Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala mengikut khilaf pada terkandung dan terhimpun dan terkandung di dalam dua kalimah itu 50 akidah ialah mengikut qaul yang masyhur, yaitu qaul sifat manawiyah yang 7 diwajib kita mengetahui dengan tafsir serta tidak akhirnya masuk sifat-sifat yang 4 dan yang mustahil lawannya yang 4 yang jumlahnya 8, yaitu sifat idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan, dan 4 lagi mustahil lawannya. Kata sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita pertama sekali lima hidup masih yang terberi pagi ini. Syukur kita dapat Islam. Lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita boleh mengia membenarkan semua ajaran Nabi SAW. Syukur juga kita datang dijadikan kita begitu mudah untuk ikut taat atau pada perintah dia dan boleh tinggalkan larangannya. Dijadikan kita pula dengan nasihat apa masa boleh berada pula majlis ilmu untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Fathul Lidah ni, insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan iktikaf kita. Kalau kita tanya iman yang sama-sama, lafaznya saja aku iktikaf dalam masjid ni. Kata Musannif rahimahullah ta'ala mengikut khilaf pada terkandung. Sekalian apa yang kita nak sambung ni sedikit pembincangan pengarang kita berdasarkan dengan apa yang telah dibincang di awal di kitab yang kita pegang nama Fatih Faridah ni, yang kita baru selesaikan malam tentang umum ni. Kita dengar ada 50 aqaidul iman yang bila sebut la ilaha illallah ada 41, Muhammad Rasulullah ada 9. Yang ni dia sebut, kalau kita lihat dengan apa yang kita dah belajar dalam kitab ni, ada bab-bab yang khilaf dalam bab sifat. Itulah sama ada, dan sifat ni kalau ikut dengan pendapat yang masyhur tak dihitung dan dibilang dalam sifat 20. Tapi dia terbahas, ada ulama yang menghitung yang ni sifat tambahan yang wajib diiktikad Allah Ta'ala. Iaitulah antaranya yang kita dah belajar dulu, sifat takwin, juga sifat sebelum tu idrak dan takwin. Jadi bila sebut idrak takwin, ada ulama yang masukkan di sebahagian lagi daripada sifat ma'ani yang 7, asalnya 7 tambah satu lagi, tambah 2 lagi yang telah kita belajar dulu, yang ada sifat yang bernama idrak dan takwin. Bila dia sifat ma'ani dan idrak dan takwin, tentulah ada kaunuhu mudrikan dan kaunuhu mukawinan. Dan bila sifat-sifat ni wajib pada Allah Ta'ala, tentulah ada sebaliknya mustahil. Jadi ada 8 lagi tambahan. Itu dia yang disebut, kata dia terhimpun terkandung dalam dua kalimah itu 50 akidah ni yang telah kita selesaikan semalam adalah mengikut qaul yang masyhur. Disebut qaul masyhur, qaul siapa masyhur? Qaul masyhur adalah qaul pendapat bilangkan dan huraikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, atau pendapat Abu Mansur Al-Maturidi. Pendapat Bani Suhaib adalah daripada pendapat Abu Hasan Asy'ari. Macam mana pun atas yang kita dah bilang 40 tu atas qaul Abu Mansur Al-Maturidi lah, iaitu kata dia yang pendapat masyhur ni yang kita masyhur sebut sifat 20 ni, qaul yang mengatakan sifat manawiyah yang 7 kita wajib mengetahui dengan tafsir. Itu pendapat Abu Mansur Al-Maturidi. Serta tidak dikira masuk sifat-sifat yang 4 yang ni, dan juga yang lawannya ada 4 lagi yang jumlahnya nanti akan jadi 8. Apa dia? Iaitulah sifat idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan. Itu juga 4 lah lagi mustahil yang jadi lawan daripada 4 mustahil. Jadi bab tu saya tak syarah panjang lah, pasal kita pernah belajar dulu. Itu saya nak lagi belajar lain kan, pasal kita nak buat rumusan ni adalah nak sebut angka je. Jadi siapa-siapa yang telah tertinggal, dapatkan versi anda yang telah tertinggal itu. Ini bahasa gitu rasanya.
kalau pelajaran ni tuan kita tinggal antaranya, kalau di sekolah cari pelajaran tu dengan kawan, tak pun kena jumpa guru secara khusus, tanya dia apa dia yang telah kita tertinggal tu. Itulah kot kita sekolah kebangsaan, kadang-kadang kalau kita bersungguh dengan ilmu, kita buat macam tu. Dan pelajaran agama pun kalau ikut yang kita dah belajar, bila-bila ada yang kita tak hadir, di sisi kaedah mendapatkan apa yang telah tertinggal pun sama lah prinsip dia. Kadang kita dapat dengan rakan sebaya saja pun benda-benda yang tertinggal. Macam mana pun kalau perlu bantuan, carilah orang yang lebih tinggi level sikit untuk memberikan penjelasan kita apa yang telah kita tertinggal. Jadi samalah prinsip untuk mendapatkan apa pelajaran yang telah tertinggal daripada kitab yang kita pegang. Baik. Jadi kalau atas kaedah yang ada tambahan sifat yang telah kita bicara seperti idrak dan takwin, yang apa yang wajib, yang terlazim pada dia sifat manawiyah, itu juga terlazim pada dia adalah mustahil. Ada pun kalau kita kira lah masuk yang 8 ini di atas 50 dahulu, jadilah terkandung dalam 2 kalimah itu 50 lah, 58. Siap. Dan jika kita mengikut qaul yang rajih, kalau yang rajih ada pendapat Abu Mansur Abu Hasan Asy'ari, iaitu qaul rajih yang mengatakan wajib kita mengetahui jalan tafsir daripada sifat-sifat yang sepatutnya tak dapat tidak, mesti kita belajar dan faham di i'tiqad. Bila menyebut kalimah la ilaha illallah, yang ini adalah yang termasuk dalam dia. Atau qaul Abu Hasan Asy'ari adalah 13.2. Jadi sifat manawiyah tak masuk. Pasal dia tak masuk tu bukan nafi, tapi dia tak perlu dibilang suku kerana dia telah termasuk dalam sifat ma'ani. Yang ini adalah pendapat ar-rajih daripada Abu Hasan Asy'ari. Jadi kalau atas kaedah itu, nescayalah terkandung di dalam 2 kalimah syahadah ini 36 akidah. Pasal apa? Pasal dah 13 wajib, itulah mustahilnya 13, iaitu kata dia 36 akidah ni dalam la ilaha illallah terkandung yang wajib bagi Allah Ta'ala 13, mustahil lah wajib 13, dan harus bagi yang satu, maka terhimpunlah terkandung dalam dalamnya 27. Pasal 13 wajib, 13 mustahil, satu harus, 37. Dan terkandung dalam Muhammad Rasulullah itu 9. Maka atas kaedah ini jumlah yang terkandung dalam 2 kalimah syahadah adalah 36 akidah. Okay. Yang tu dia sebut kaedah-kaedah bilang lah. Saya tak panjang ada itu, cuma nak sebut ini. Tu angka ni boleh bilang-bilang ni, boleh bercampur-campur yang ni banyak-banyak. Pula tu tak sama pula ni apa cerita ni? Nak cerita apa? Cerita ni maksudnya kalau ada orang vertikal itu, apa angka-angka ada yang tak sama ni? Pasal apabila ada huraian-huraian yang tak sependapat di kalangan ulama, ada yang cara kaedah mengira mereka, ada yang cara terperinci, ada yang cara ringkas, ada pula yang tambahan yang sepatutnya ada yang mengatakan, sebagai ulama mengatakan wajib dihitung, wajib dikira. Yang itulah menyebabkan bilang angka kan. Pasal kaedah angka ni kadang-kadang benda dia sama, tapi cara bilang itu yang menyebabkan perlainan. Maksudnya itu saya ada sebut tentang masalah angka-angka ni. Kalau kita buat misal saja, kalau kita belajar tajwid misalnya, ada berapa hukum nun mati? Ada guru ajar 4, ada guru ajar 5, 4 ke 5, sama je kaedah menghitung kan. Kalau kita bilang dengan kaedah ringkas, hukum nun mati, ikhfa, idgham, iqlab, izhar. Kalau cara panjang macam ni, ikhfa, idgham al-ghunna, idgham ila ghunna, izhar, iqlab, 5. 4 ke 5? Ya. Apa je weh. Jadi ada orang dia viral kan, kata ni Asy'ari lain, Maturidi dia tubuh kelahi. Ada orang tak apa sihat macam ni. Kok saya sebut itu. Kalau nak sambung sikit lagi, kita belajar buat nikah. Rukun nikah apa? Sambung dah 3, tak pernah hafal pun. Ijab qabul, lafaz ijab qabul 1. Kalau atas kira 1 kan. Lagi pengantin, laki perempuan, kita cerita nikah macam tu. Untuk wali, untuk saksi. Tapi halah 4 je lah. Itu kalau kira ringkas, kita pecahkan sendiri-sendiri banyak-banyak. Nanti lelaki, nanti perempuan.
Wali pertama, wali kedua. Wali pertama, wali kedua. Saksi pertama, saksi kedua. Wali itu hijab tu kau tu 7. Campur pula dengan syarat pejabat agama pula. Surat pengakuan bujang, CJ kursus, lagi laporan kesihatan HIV, lagi satu bujang. Bukan 10, saya lah 30 tadi syarat. Nak tambah satu lagi pula, surat perizinan tanda tangan isteri, benda lagi. Pengesahan majikan, pendapatan anak, ini. Rukun ni lagi, bukan 5, bukan 7, berapa? 30. Sikit tu, warga negara Malaysia, dapat kelulusan pejabat agama pula. Banyak ada. Yang tu sama lah macam kita sebut ada idrak dan takwin tu. Ada syarat-syarat tambahan. Jadi mana betul? Sama je. Kaedah membilang je. Yang tu yang menyebabkan perlainan. Baik, selesai. Kalau orang cerdik, tergetuk boleh faham. Orang yang tak reti, tak suka, benda betul pun dia dicarah boleh jadi salah. Baik. Selesai Pak. Kemudian sekalian hukum dia sebut dengan tajuk sekalian hukum masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Baik. Yang ni dia sebut satu tajuk yang kita sebenarnya bila sebut Muhammad Rasulullah, apa saja bab Islam ni sebenarnya termasuk dalam kalimah. Walaupun dasar yang kita bicara semalam yang kita selesaikan, bila sebut Muhammad Rasulullah ni, kalau atas fokus asalnya Tama iktiraf Muhammad utusan Allah Ta'ala. Ada 9 tu. Bila mengaku Muhammad utusan, dia mesti manusia, mestilah dia benar, sidik, tak boleh pertolongan. Begitu juga mustahil apa yang di sebaliknya. Itu yang dasar yang telah dibincang. Macam mana pun kalau ikut, sebenarnya bila mengaku Muhammad Rasulullah, itulah segala-galanya ajaran Islam. Atau dia nak syarah dan kita cuba perhati apa yang dia nak sebut. Kata dia telah nyata bagi kita bahawasanya dua kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu mengandungi sekalian aqaid yang terdahulu. Terdahulu tu dengan apa yang kita atas pendapat masyhur tadi 50 lah. Banyak tu 58. Ringkaskan tu 36 akhirnya. Atas pendapat Abu Hasan Asy'ari. Bahkan kata dia la ilaha illallah dan sekalian hukum sebenarnya semua tu kata dia masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Sebenarnya cukup dengan sebut Muhammad Rasulullah masuk semua. Pasal kita kenal la ilaha illallah. Mai mana? Siapa aja? Muhammad Rasulullah, Rasulullah yang aja. Kita kenal Allah Ta'ala ni, kita mana boleh kenal Allah yang Tuhan kita Allah dan segala sifat kesempurnaan dia melainkan melalui pada Rasul. Memang Rasul datang pada Jibril apa, tapi kita terima penyataan maklumat ni sebenarnya daripada lidah apa? Lidah daripada Muhammad Rasulullah. Jadi itu yang disebut lagi disebut. Itu yang hingga berkata setengah ulama. Setengah ni sebagai ulama kita, dia kata bermula Muhammad Rasulullah itu adalah laut yang tak ada bertepi. Apa maksud laut tak ada bertepi ni? Maksudnya dia lah satu perkataan yang pendek, tapi nisbah nak mensyarahkan dia adalah begitu luas. Kalau kita sebut ini tak, syurga neraka wajib tak beriman? Mestilah wajib. Siapa kata tak wajib, kafir terus Pasal dia termasuk dalam benda ghaib, termasuk dalam perkhabaran yang ada dalam Quran, beriman dengan Quran, termasuk dalam beriman dengan Nabi yang antaranya perkhabaran apa yang dikhabar oleh Nabi. Kalau atas kita bilang macam tu. Tapi kalau atas kita ambil mudah dengan bahasa ke Rasulullah ni, siapa cerita syurga? Nabi Muhammad. Siapa cerita neraka? Siapa cerita Arash? Siapa cerita Lauh Mahfuz? Siapa cerita Kursi? Memang ada yang Quran. Itu Quran siapa cerita? Rasulullah cerita. Jadi dia based on siapa? Muhammad Rasulullah. Jadi apa-apa pun main mana? Muhammad Rasulullah. Di atas kaedah tu juga tu yang kalau kita belajar awal-awal kitab dulu, kalau ingatkan balik pelajaran kita, definisi yang diberi oleh ulama tentang iman Islam.
Bukan tanya rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam memang 5, rukun iman memang 6. Tapi kalau atas definisi dan tarikh, apa dia Islam? Apa dia iman? Tengok semak balik. Ini pelajaran apa? Yang ni yang kita bila belajar kan, patutnya kitab nak habis lah. Patutnya dah habis, mesti dah daripada awal hingga akhir faham. Tanya balik, orang yang awal yang nak kata, oh, silap, gitu lah. Itu dia semak. Apa dia Islam? Islam ni adalah membenarkan di mulut, membenarkan dengan lidah. Yang tu yang jadi rukun Islam dia, mengucap kalimah syahadah. Membenarkan dengan lidah, maksudnya mengaku di mulut, membenarkan apa saja perkataan, apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan di mulut, mulut melafazkan, membenarkan apa saja perkara yang dikhabar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu Islam. Khususnya atau menyebut adalah kalau disebut kafir yang di Islam, mengucap kalimah syahadah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Yang tu je ke? Tak, itu asas. Tapi kalau ikut umumnya apa? Membenarkan apa saja perkabaran yang dikhabar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mulut jangan terlupa itu. Sekali pun tak taat. Tak semayang. Tapi tanya ni, semayang wajib tak? Semayang wajib. Islam. Statusnya masih Islam. Tak semayang berdosa. Istilah Muslim. Pasal apa? Pasal mengiktiraf di mulut apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu Islam. Iman lah apa dia? Iman adalah membenarkan di hati apa saja yang dikhabar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Menerima di hati. Jadi beza antara istilah iman ni, benda yang internal dan eksternal. Kalau eksternal yang keluar ni, mengucap kalimah syahadah, membenarkan di mulut. Lepas tu mulut ni tak pernah ada benda-benda yang dikhabar oleh Nabi kita Muhammad SAW yang dibangkang. Sama ada bab sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, itu benda-benda rukun. Begitu juga lah umumnya. Apa saja perkabaran yang bawa datang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya apa yang telah kita belajar dulu, benda-benda yang dipanggil maklum fiddin bid-darurah. Benda yang simply known about the Muslims. Kata yang ni adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satu pun boleh dibangkang. Disebab dia tak buat, itu tak buat, maksudnya berdosa. Jadi kita tak kafirkan dia, tak keluarkan daripada Islam dengan semata-mata tak taat ataupun langgar oleh Allah Taala, dia minum arak, dia judi, apa saja seumpamanya maksiat yang dia buat atas nama maksiat dan dosa, kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah kita tak kufurkan dia, bahkan istilahnya panggil apa? Ahli maksiat. Islam macam mana? Masih Islam. Kalau iman macam mana? Masih hukum iman. Pasal apa? Pasal Islam dan iman ialah di atas membenarkan apa daripada Nabi kita Muhammad SAW. Membenarkan di hati, itu iman. Membenarkan di mulut, itu adalah membenarkan di hati adalah iman, membenarkan di mulut adalah Islam. Satu, atas apa yang dia nak sebut ni, atas istilah lautan tak bertepi apa, nak menunjukkan bahawa Islam ni dan iman ni segala-galanya adalah dia based on our Prophet Muhammad SAW. Satu apa-apa pun mestilah daripada Nabi Muhammad. Perkabaran kita pun daripada Nabi Muhammad. Itu yang bila sebut Ahli Sunnah wal Jamaah. Nama pun Ahli Sunnah wal Jamaah. Based on siapa? Ahli Sunnah. Siapa sunnah-sunnah ni? Daripada siapa? Daripada Nabi. Tapi jaga ada sunnah, itu tak sunnah tu dia punya based on Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menyemuti sikit lah. Based on Muhammad, peace be upon him. Okey. Terlajak dalam buku tu. Bila sebut kata Muhammad, mestilah kat dia sallallahu alaihi wasallam, dan tak dapat tidak untuk supaya pastikan dia betul, yang maklumat ni memang betul daripada dia. Apa dia? Mestilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jamaah ni main mana pula? Sahabat yang ada sekeliling dia yang menukilkan maklumat daripada dia. Begitu juga tabi'in, tabi'in, 3 generasi ini khususnya, yang mereka adalah orang yang pakar dan dekat dengan Rasulullah dan tahu segi-segi apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tu dia panggil Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk nama akidah betul, fahaman betul, mesti di atas akidah Ahli Sunnah.
sunnah based on Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sebut jamaah, mestilah sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang ulama kita bukan membahasakan dia ulama salaf. Ulama salaf. Ulama salaf dan atas pendapat yang belakang sikit namanya khalaf. Macam mana pun di base on jamaah. Jamaah. Macam mana pun jamaah ni base kat apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia nak cerita tajuk tu. Satu, kalau ada orang bertikai sikit tu. Ada orang bertikai mazhab misalnya. Apa ikut Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Sebenarnya kita ikut Nabi Muhammad lah. Okey tak? Apa cakap bodoh itu? Kalau saya boyak itu je. Apa bodoh cakap itu? Imam Syafi'i ni ikut Nabi Muhammad lah. Apa? Yelah, kita memang nak ikut Nabi Muhammad. Tapi buat apa ikut Imam Syafi'i? Ikut Nabi Muhammad lah. Bila ikut Imam Syafi'i ni tak ikut Nabi Muhammad ke? Bila ikut Hanafi, Maliki ni tak ikut Nabi Muhammad ke? Ataupun macam ni lah, kita ikut Sayyidina Abu Bakar. Ikut Sayyidina Abu Bakar ni tak ikut Nabi Muhammad ke? Yang ni yang kita, kalau ada benda yang kita dah tak faham tu lagi, ada orang gunakan ayat-ayat macam tu, seolah-olah kita mengikut ulama ni sebagai satu kesalahan. Itu tak betul. Pasal kita kalau ikut di segi kaedah, kita nak sampai ke Rasulullah macam mana kalau tak sampai melalui ulama? Kita nak faham macam mana kalau kita tak faham daripada ulama? Jadi orang ulama pula mestilah ulama muktabar. Orang yang sama dengan nak cakap benda-benda macam tu, petikai kita macam tu, dia kata seolah-olah dia ni ambil direct pada Rasulullah. Boleh kira. Dalam masa yang sama dia pun sebut nama ulama dia juga. Tapi ulama yang dia setuju. Dah dia tak setuju dengan Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dia sebutlah nama-nama ulama yang dia setuju. Dia sebut Albani. Dia sebut apa? Kita boleh sebut Albani. Apa dia Albani? Albani kita Bukhari dengar Albani tak ada dengar kan? Selama kalau kita belajar dari tertib ilmu tak pernah dengar Syekh Albani bin Bas. Tak bisa dengar Ibn Taymiyah. Tak pernah dengar. Kalau saya sebut atas disiplin ilmu atas ulama muktabar, tak ada nama tu, tak sebut. Silent langsung, diam. Tak sebut tu. Tak sebut nama. Tapi kalau Imam Syafi'i tak, dia lahir dia, semua daripada kalangan-kalangan tabi'in. Orang tabi'in maksudnya orang yang dekat dengan Rasulullah. Kalau sahabat pula, memang dia dekat dengan Rasulullah. Kenapa tak ikut mazhab sahabat? Pasal zaman sahabat, siapa dia sahabat yang mengarang buku dan menulis dengan kaedah-kaedah zaman tu ada. Sikitlah ke sana tu pasal nak tunjukkan kaedah kita nak mengikut siapa. Lagipun dia terkandung atas apa atau macam mana pun saya nak syarah tu, saya dah sebut ahli sunnah wal jamaah. Tentu bila sebut ahli sunnah wal jamaah ni, atas yang the latest nama yang disebut. Siapa dia ulama ahli sunnah wal jamaah? Dia tak pendapat ahli sunnah wal jamaah. Kita nak refer kat siapa ni? Orang yang terakhir, yang terkebelakang, yang mereka ni menghimpunkan semua yang ada daripada Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in yang sampai kepada kita, yang mereka menulis, mencatat dan membukukan dan mengumpulkan secara khususnya perkara akidah adalah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Satu umum disebut oleh ulama. Bila sebut saja akidah ahli sunnah wal jamaah, siapa? Tak ada lain dah. Siapa? Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Pasal apa tu? Pasal mereka yang mengumpul. Macam mana pun bila sebut, macam mana kalau kita sebut, itu saya sebut ke akidah. Kalau kita sebut baca Quran, mesti ikut Quran. Nak baca Quran ikut baca siapa? Mestilah ikut baca Rasulullah. Mestilah Quran Nabi Muhammad. Mestilah Quran Nabi Rasulullah. Untuk nak baca kira awal di atas yang the latest, yang sampai kepada kita, boleh kita baca Quran, mesti dengan display dia sebut macam ni. Baca kiraat, kalau atas nama bacaan siapa? Sama ada Nafi', baca siapa? Ibn Katsir, Abu Amr, Ibn Amir, Asim, Hamzah, Isai, mesti sebut nama tu. Padahal dia orang ni siapa? Semua orang belakang tapi semua tu main pada mana? Main pada Rasulullah. Tapi orang tak sebut kiraat Muhammad, kiraat Rasulullah. Tak ada orang sebut itu. Satu kalau kita sebut sembahyang lah. Sembahyang je dah. Aku sembahyang cara Nabi. Tak ada orang sebut itu. Mesti sembahyang je dah. Kita sembahyang subuh, sembahyang ikut cara Syafi'i. Siapa ada orang tu?
Bukan sembahyang ikut cara Nabi kan. Apa kalau dia itu kita sebut ni, hang baca Quran macam apa? Takkan nak kata baca Quran ikut qiraat Nabi. Bodoh kau. Dekat itu. Disiplin ilmu cakap macam mana? Baca Quran qiraat apa? Kita qiraat Asim. Yang dulu ada, yang satu dunia ada sebar ni. Quran yang tercatat, yang termaktub, yang ditulis adalah Quran di atas qiraat Asim, riwayat Hafs. Kalau nak baca qiraat Nafi', katalah Nafi' nak baca apa? Nak baca Waras. Kena dia ada Quran Waras. Tuan tak saya tengok kot. Pasal dia tulis nanti ditulis dengan warasnya bacaan. Yang mana yang malun ada dia baca taf'alun, ta'malun. Kita baca ta'malun, dia baca yang malun. Wa iz wa'adna, dia baca wa iz wa'adna Musa. Apa nak sebut macam-macam tu. Kalau nak sebut tangan atau berbeza tu. Kita baca Quran kita Maliki Yaumiddin. Kalau waras dia tak ada panjang. Dia akan baca Maliki Yaumiddin. Saya nak buat apa tu? Maksudnya kalau nak tengok waras kena baca Quran waras. Contoh pun awak tak baca Quran kiraan Nabi tak dibahasa macam tu lah. Kalau kita sebut atau disiplin ilmiah tak dibahasakan baca kiraan Nabi tak. Satu kalau ada orang ajar fiqah sifat solat Nabi SAW, jaga tu. Saya kata jaga tu siapa? Kenapa diviralkan sifat solat Nabi? Seolah-olah macam ulama ni tak betul. Ulama kalau saya sebut ni tuan. Kita Nabi sembahyang mazhab apa? Syafi'i ke, Nabi ke, Maliki ke, Hambali? Cara soalan tu soalan provok tu. Soalan nak burukkan ulama. Dengar saya jawab. Bila kita Syafi'i, bila sembahyang cara Syafi'i, mesti apa yang disembahyang daripada cara Syafi'i adalah sebahagian daripada cara sembahyang Nabi Muhammad SAW. Mestinya. Kalau kita kata Nabi baca kira apa? Nafi' ke, Asim, Hamzah, Kisai ke, Ibnu Katsir ke, Abu Amar ke, Ibnu Amir? Tak. Kita baca dengan kiraan Asim, riwayat Hafs ni sebahagian daripada bacaan Nabi SAW. Itu jawapan dia. Nabi ajar masuk Abu Hasan Asy'ari ke, Abu Bakar Maturidi? Ya. Format yang sama saja. Kita Asy'ari ke Maturidi ke? Itu adalah antara ajaran Nabi SAW. Kena faham elok tu. Lepas tu kalau ada orang provokasi kita, kita tak faham tu, kita kelang kabut jawab tu. Bagi faham elok tentang apa yang nak disebut tu. Satu kalau kita sebut kiraan, orang tak sebut kiraan Nabi, akan sebut nama disiplin mengikut ulama-ulama sanad dan riwayat. Macam mana boleh dapat bacaan begitu? Begitu juga kalau kita sebut tauhid, tengok Abu Hasan Asy'ari ke Abu Bakar Maturidi. Begitu juga sebut fiqh, dia akan tengok atas mazhab yang dipakai. Adakah Syafi'i, Nafi, Maliki, Hambali? Kalau sebut fiqh maksudnya mestilah disebut fiqh, sebut tasawuf. Dia mesti Syekh Junaid Al-Baghdadi ataupun masyhur kita Malaysia dipanggil dia tasawuf Imam Ghazali. Kalau sebut dengan nahwu, mestilah nahwu ni mengikut mazhab Kufi ataupun Basri. Dia ada istilah tu. Dia ada istilah. Bila ada istilah ni, ada orang mempertikaikan istilah ni dan ada yang terus mereka memburukkan ulama ni. Bahaya. Yang ni ada orang yang telah dia rosakkan pahaman dia tentang Islam ni. Okay? Dan dia pula merosakkan kita pula. Satu kita bila baca kitab-kitab yang dah diproses ni, kita akan jumpa macam ni ya, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dan sebagainya. Macam mana pun saya nak sebut tu pasal apa? Pasal nak sebut apa-apa ajaran pun memang based on Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di atas kaedah tu juga jaga pasal bila kita dah pegang tentang based on Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cantik dah. Ada orang di atas base itulah dia gunakan untuk menunjukkan dia betul dan orang lain tak betul. Khususnya kalau nak sebut tu, kita sebut apa? Terutama kita yang tak faham tentang, saya sebut tadi tentang macam mana ulama, salah silap ulama, dan kenapa nama-nama ulama itu dipakai, dan disiplin ilmu yang kita mesti sebut dengan disiplin ulama lah. Ulama yang daripada mereka lah, daripada salah silap dan sanad mereka lah sampai ke kita. Ada orang dia sepak habis semua ni, yang ulama-ulama ni,
Dia buat apa? Dia ambil direct pada Rasulullah. Kalau Rasulullah tu bahan mentah dia ambil apa? Hadis ambil hadis bahan mentah pun dia ambil Quran Sagi dia ambil Quran, dia ambil hadis, dia syarah ikut dia. Dia dah nak ikut Quran hadis ke nak ikut ulama? Kita orang lagi rosak semalam. Dah kalau kita nak jawab macam ni je. Tu yang semalam pun saya sebut isyarat dengan bab-bab macam tu. Apa dia? Quran hadis tu bahan mentah. Bahan mentah kena proses. Bila orang tak kerti proses, bahan mentah proses tak betul. Kau bukan ahli, tak jadi, buang je. Salah ni. Dah ni. Macam mana kalau saya sebut macam ni lah, kalau sebut semalam kita sebut petroleum, sebut bab masak sikit. Tuan-tuan nak buat tom yam, apa cerita tom yam? Kita apa? Kita lah serai, lengkuas, udang, ikan, lontong, ayam. Cerita lah tomato dengan bawang. Memang boleh cerita tu lah, mentah. Buat lah tom yam tu. Takut tak jadi lah. Jadi asal pedas. Tak betul, tak kerti nak buat, tak kerti nak proses. Apa sembang Ron 95-97 sembang lah petroleum. Kalau kau tak kerti proses, masuk jahanam buang itu je petroleum tu. Maksud apa? Bukan ahlinya untuk proses. Sama lah dengan Quran. Pasal Quran dia ada nasir, mansuh. Satu, kalau saya ni masa duduk ngaji dulu, tutup guru dia ajar kelahi macam ni. Kalau ada orang tak mau pakai ulama, dia nak pakai terus Quran dengan hadis. Tu yang kelahi dia, tu saya kelahi apa bahan dia nak kelahi tu. Kelahi apa? Kelahi dia gini, Quran hadis bahasa apa? Bahasa Arab. Tanya dia, berapa tahun kau ngaji Arab? Kelahi tu dulu. Berapa tahun kau ngaji Arab? Saya tak tahu bahasa Arab. Allah. Tuan, macam mana? Kau nak macam mana nak sembang Quran? Tanya bahasa Arab tu dia tak ada. Tapi saya tengok terjemah. Allah Ta'ala akan bagi saya faham. Macam mana kau boleh tak faham dengan terjemah? Terjemah itu pun soalan gini. Macam mana kau boleh pastikan terjemah tu betul? Ya. Lain lagi kalau jumpa lagi tu. Baik kalau katakan dia kerti Arab. Cuba try lah. Kalau saya try kan. Kalau kata try Arab, okey, try Arab lah. Kalau tak boleh, tu saya tanya berapa tahun ngaji Arab tu. Pelan tu tanya gini. Ambil Arab, berapa kitab Arab yang ngaji untuk faham baris kan? Tanya alat dulu, pasal nak benda tu nak proses mesti agak kan? Pakai baris kan? Berapa kitab yang ngaji untuk buat baris kan? Nahu kitab apa baris? Nak nama kitab ulama? Aku ngaji jumpa Pak Arab lah. Pak Arab mana kau jumpa? Apa display dari luar kau? Sikit dengan bahasa-bahasa itulah kan. Satu orang-orang yang bila ada ilmu tak cukup ni tuan-tuan, dia rasa macam dia pegang tu betul. Tapi rupanya dia cuba proses bahan mentah, tapi alat tak cukup. Begitu juga kalau buat bandingan saja nak buat bandingan tuan-tuan, pasal kita dah sebut ni memang semua base orang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahan mentahnya Quran hadis. Tapi sikit soalan begini, siapa yang boleh proses Quran hadis ni? Itu dengan soalan ni, siapa? Ada orang kata tak perlu tahu siapa. Yang penting kita ambil Quran hadis. Nanti saya malah kau ambil Quran hadis tapi kau ahli ke? Sikit lagi bandingan. Kalau sebut macam ni, kita nak makan ikan. Tuan-tuan pergi pasar ke pergi kat laut? Buat misal mudah-mudahan lah untuk bagi tajam pemikiran dia tu kan. Tuan-tuan pergi pasar ke pergi laut? Ya. Pergi pasar lah, mudah orang tolong tangkap pilih tu pun duit cukup tak cukup. Nak pergi beli. Mahal tu. Aku nak makan sotong, aku nak pergi ke laut. Kau tak dapat sotong lagi kita telan tanya kau. Saya silap mampu gitu ya. Pasal apa? Kau nak lebuk mana? Bukan apa kau nak pakai? Mana kawasan kau nak faham ada ikan tak ada ikan? Kawasan mana banyak sotong, kawasan mana banyak ketam, musim apa banyak ketam. Kau tak tahu, kau tak kerti nak tangkap, bukan apa kau tak pakai.
Kau tak tahu atau kau tak dapat, pergi saja balik kosong. Baik kau pergi pasar, mesti ikan boleh beli, potong boleh beli, duit dia bagi cukup. Betul tak? Itu pun tak larat nak kutip ikan yang telah orang tangkap untuk kita. Nak sebut apa kan? Nak sebut, nak ambil faham tu. Macam mana pun di antara rumusan dia sebut dengan apa yang kita dah tengok pelajaran lepas. Sebenarnya bila sebut Muhammad Rasulullah, dia ialah tu yang lautan tak tepi tu. Dia guna bahasa kita tu. Okey. Dan bila sebut la ilaha illallah, kata dia la ilaha illallah ni adalah satu titik daripada lautan tak tepi tu. Oh, satu titik. Titik tu pun untuk menunjukkan dia sebahagian daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya bila kita faham bab ketuhanan, itu adalah sebahagian daripada ajaran Rasulullah. Bab ketuhanan saja kan? Banyak lagi. Itu kata dia baru setitik. Lepas tu bab ketuhanan pula mesti betul. Mesti betul-betul macam mana bab ketuhanan yang betul-betul yang memang diajar daripada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, apa maksud kata la ilaha illallah tu satu titik daripadanya? Artinya mengenal kita akan Tuhan itu adalah sebahagian daripada perkhabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat mudahnya, siapa yang khabar kita Tuhan yang menjadikan alam ni ialah Allah. Itulah Rasul. Mudahnya. Siapa yang khabar Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus. Siapa cerita kita? Kita based on Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad yang khabar semua. Saya ada soal tentang kata semua yang kita belajar ni, ke atas kata tempat sumber dia sebenarnya rujuk pada apa yang datang daripada Nabi kita Muhammad SAW. Satu dia atas disiplin sikit lagi kalau sebut disiplin. Satu bila sebut kata semua datang pada Nabi Muhammad. Satu kaedah kita belajar ambil ilmu ni tuan. Kalau kita belajar sebut pilihlah bab hadis dulu. Pasal yang ni orang sedia faham. Bila sebut bab hadis, hadis atas nama masyhur yang kita dengar siapa? Imam Bukhari ya. Jadi bila sebut kata Imam Bukhari ni, pasal memang atas kitab yang telah diterima, kitab yang istilahnya kitab nombor 2, martabat nombor 2 setelah Quran, selepas Quran. Maksudnya disebab kata kualiti dan yang terhimpun yang ada atas muka bumi ni. Kalau sebut dengan bahan mentah, Quran, selepas Quran apa? Hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Lepas tu Muslim. Lepas tu baru yang lain-lain selepasnya. Paling tinggi selepas Quran adalah Bukhari Muslim. Okey, kita sebut tentang Bukhari dulu. Bila sebut Bukhari, pasal apa Bukhari boleh jadi tinggi kan? Pasal sanad. Pasal salah silap. Pasal disiplin untuk mendapatkan hadis boleh sampai ke kitab dia. Yang atas nama kitab tu yang jadi kitab Sahih Muslim. Yang menyebabkan jadi tinggi apa? Saya nak tanya tu. Apa? Sanad. Bila sanad apa maksudnya? Salah silap. Sikit soal. Kenapa tak ambil hadis Abu Bakar, hadis Umar, hadis Uthman, hadis Mujahid misalnya? Mujahid adalah seorang daripada ulama tabi'in. Kenapa tak sebut kitab Sahih Hasan Basri, kitab Sahih Qatadah, kitab Sahih kenapa tak sebut tuan? Pasal dia buat sanad. Lepas tu sanad yang ke belakang, yang dekat, yang atas nama orang yang mula-mula mempopularkan, mengumpul hadis. Siapa? Bukhari kan? Itu yang kata, kenapa tak sebut kitab Sahih Abu Bakar? Lagi dekat dengan Rasulullah. Pak Mentua pula tahu. Ke kitab Sahih Ali? Pasal mana tu? Nak cerita apa? Saya nak cerita sanad. Jadi Bukhari boleh tinggi pasal apa? Pasal sanad. Dan kaedah kita belajar ilmu tuan-tuan semua pasal sanad. Nak kata apa? Bersanad tu. Nak sebut gini.
bila hadis Bukhari atas nama sanad, soal Quran kena sanad tak? Quran mestilah juga ada sanad. Satu kalau tanya tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan baca kat siapa? Siapa guru tuan-tuan? Itu guru Quran. Ke tuan-tuan tak pernah belajar pun baca Quran? Kalau Quran mudah kantoi, dengar tu. Kalau Quran mudah kantoi, tuan-tuan ambil hadis, belajar hadis kat mana? Hadis lagi kantoi. Tuan-tuan ambil tauhid, ngaji kat mana? Contohnya tuan-tuan sebutlah, ngaji kat ustaz kan? Mesti ada sanad tu. Ambil mana? Ngaji kat tu. Tak. Dulu-dulu tuan-tuan kita sanad dengan tok guru. Zaman ni tok Google. Bih tu. Dia bukan tok guru, bukan guru, Google. Ada skrin, bubuh sobat tu, bubuh kain sikit. Tok Google. Lagi pula muka berseri dah bercahaya. Kenapa? Google mesti ada skrin, mesti ada letterek, mesti ada gambar kan. Saja saya guna bahasa itu. Ada macam tu ke? Tak ada kaedah kita tu guru dan sanad. Dan sanad mana boleh terima daripada mesin, daripada alat. Sanad mesti daripada makhluk macam apa. Satu saya tanya itu kan, kita sanad paling besar atas kata faham mentah. Kalau kita sebut tentang Rasulullah benda-benda paling besar dia bawa Quran. Lepas tu sabda dia sendiri meletakkan Quran tu tinggi sekali. Baik, siapa sanad Quran kita yang kita dapat? Saya nak sebut tentang sanad. Satu, kita bila disiplin ilmu kita longgar dalam bab sanad ni. Quran bab sanad pun kita longgar, bab hadis pun kita longgar bab sanad, bab akidah pun longgar, bab fiqh longgar. Longgar belaka. Longgar belaka lah agama kita. Satu, ulama-ulama dulu bila mengaji tuan semua dia kira bersanad. Dan bila bersanad, antara benda yang nak dilihat adalah siapa gurunya. Kau ambil pada siapa? Satu kaedah yang disebut oleh ulama, dia kata macam mana? Falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Hendaklah kita, salah setiap orang pada kamu, lihat daripada siapa, mimman ya'khudhu, daripada siapa dia ambil dinahu, agama dia. Dia belajar dengan siapa? Tuan-tuan belajar dengan siapa? Kalau ada ustaz ramai pun, sebenarnya tuan-tuan ambil ni daripada siapa? Betul-betul. Satu kalau ikut, kalau kami kan, guru dengan tok guru dah tak ada meninggal dah. Kita boleh sebut tok guru kita dia baca kitab ni, dia ajar ni, salah silah kita tu. Cuma nak sebut inilah zaman moden ni, kadang berguru tak ada penting pun berguru ambil pada siapa. Bahkan ada ayat-ayat celaka macam ni. Celaka. Dengar saya sebut apa yang celaka tu. Dia kata apa? Yang penting ialah apa yang dia cakap. Jangan peduli siapa yang bercakap. Dia kata la tanzur man qala walakin zur ma qala. Jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang dia cakap. Betul ke? Kaedah kita dua-dua kena tengok. Tengok siapa bercakap dan tengok apa dia cakap lah. Dua-dua kena tengok lah. Tapi untuk tengok apa dia cakap, tengok siapa cakap dulu. Boleh faham saya cakap apa? Siapa cakap dengan apa yang dia cakap? Kalau nak kata apa? Melayu mudah lupa. Contoh itu kan. Siapa cakap ni? Hadis Nabi kan? Bukan bila hadis Nabi betik Melayu mudah lupa. Jadi tak beriman tak buat tu. Tak ada masalah tu. Pasal tengok ambil pada siapa? Sikit-sikit bahasa itu nak sebut. Kaedah kita mesti pandang daripada siapa yang kita ambil dan apa yang disebut. Mesti tengok dua-dua. Kalau memang pada Rasulullah, okey. Kalau kita sebut pula tambah ulama-ulama. Bila sebut kata ulama pula, ulama yang dah meninggal. Dah meninggal pula tu tak pernah ada siapa mempertikaikan dia. Jadi janganlah pertikai dia. Lalu bila sebut misalnya Rasulullah yang terdekat dengan dia, tak ada siapa pertikai di kalangan ulama. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Bahkan mereka ni di atas kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, khususnya yang jadi khalifah Islam ni adalah sahabat. Ada hubungan kerabat Rasulullah pula, ada mentua menantu. Lepas tu Rasulullah pula ada jaminan ahli syurga. Dia kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah. Maksudnya orang dijamin ahli syurga ni. Pula tu tak pernah kita dengar sepanjang hidup mereka hidup dalam keadaan ada benda yang buat benda tak elok. Tiba-tiba ada orang serang kan.
Syiah sikit lah sebut macam mana itu. Hadis yang kata memang hak maksumnya Rasulullah, yang lain memang tak maksum, tapi sepanjang kita dengar hikayat tentang mereka sampailah mereka wafat, tak ada apa-apa rekod buruk. Apa kaedahnya? Pakailah pendapat mereka ni. Orang yang tak ada siapa petikai yang mereka ni, yang saya sebut sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Begitu juga kita tak pernah saling dengar ulama-ulama mutabar macam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Begitu juga kita tak pernah dengar Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi daripada mulut ulama-ulama yang pakar dalam bab ilmu yang petikai yang mereka. Syekh Junaid Baghdadi, Syekh Sabari, Imam Ghazali, tak pernah ada orang petikai tentang perubatan mereka. Bulan tu dah meninggal. Jadi tak ada rekod buruk. Baik belakang ada orang petikai habis semua. Imam Ghazali orang petikai, Imam Syafi'i orang petikai, Imam Malik orang petikai, Imam Malik. Oh, semua yang istilah bajaran dan gunung ganang ini telah ada orang petikai. Padahal kita atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak sunnah tak Rasulullah dan jamaah tu daripada zaman sahabat, tabi'in, sampai kalau sebut dalam bab kumpulan hadis Bukhari tu lepas zaman Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tu. Lepas tu dia tak kurun ke berapa tu, ke belakang ni. Impor Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasa'i, Tirmizi apa tu. Dia ke belakang. Jadi asal nak sebut ialah bila orang ni ke belakang macam ni, kita boleh terima. Sikit soalan ni. Adakah ulama-ulama yang lebih dekat dengan Rasulullah kita tak boleh terima? Kenapa Bukhari boleh diterima? Pula tu ambil Bukhari, ambil bahan mentahnya saja. Untuk proses sendiri. Asal kita nak sebut lah. Memang semua base sama Rasulullah. Jadi buat nak sebut di atas kata perbendaharaan besarnya pada Rasulullah, yang la ilaha illallah digunakan bahasa titik, maksudnya itu sebahagian daripada ajarannya. Apa yang saya nak sebut tadi adalah nak sebut tentang sanad dan silsilah ilmu. Satu ada orang yang kata guru pun tak pernah ada tuan. Macam dia jumpa bukan tok guru, tok Google. Lepas tu dia syarah ikut dia. Kalau tanya ambil guru ni, ya jangan kira guru yang penting betul. Macam mana dia boleh tahu dia betul sedangkan dia guru pun tak? Sikitlah bahasa gitu. Satu benda yang kena persoalkan, ambil sanad mana? Siapa guru dia? Satu antara benda yang kita kena berhati dalam masalah mengambil ilmu tuan, dia kita ambil daripada siapa? Kita ambil daripada siapa tu guru itu. Kalau tuan-tuan apa baca surat khabar, tuan-tuan guru tuan-tuan surat khabar, ambil pada majalah. Saya ambil pada majalah. Ada orang kata ambil pada orang. Ada ustaz tu kata ustaz mana? Saya pun tak kenal ustaz tu. Ini kau ambil ustaz ikut dan ni. Jadi siapa sanad kita betul-betul? Kalau kita baca kitab tu mesti kitab mutabar. Kalau di sebuah kitab, tengok kitab dulu, kitab apa kau pakai? Kau pakai kitab apa? Syekh Sabit. Apa dia fiqh sunnah? Ada ulama ketika itu tu. Kau baca kitab apa? Oh, tu tengok kitab tu. Memang kenapa tak pakai Quran terus? Kau mampu ke? Nak pakai Quran terus? Nak faham tak? Ngaji Bukhari terus. Kau layak ke faham Bukhari terus? Betul kau nak baca kitab ulama? Ulama mana kau baca? Sebut nama. Kitab apa kau baca? Satu kita ambil kitab ulama-ulama mutabar. Yang telah dijamin bahawasanya apa silsilah ilmu yang diambil itu ada kesinambungannya sampai kepada Rasulullah SAW. Pasal itu base on Rasulullah. Jadi sikitlah ke sana nak menunjukkan kaedah kita ni, agama kita ni dia bukan sembarangan, bahkan dia satu agama yang kukuh, kemah, dan benda kemah dan kukuh dia antara sebabnya ialah bersanad. Satu, sikit lagi kalau saya sebut kan, hadis kena sanad, sikit soal lagi. Quran kena sanad. Kalau saya ngaji, yang ni saya dapat belakang namanya, tentang mesti bersanadnya Quran. Itu kita orang Melayu ni tahu bahawa ilmu apatah lagi dengan istilahnya bersanad dari sudut guru, bersanad. Dan kita sebut guru ni paling besar kita ni Quran kan. Adakah kita ambil Quran dengan bersanad? Istilah bersanad ni macam mana? Kita baca betul-betul depan guru 30 juz. Dan kita baca guru tu satu. Bukan guru ni guru macam mana nak baca? Tengoklah sanad kau. Kalau kau baca guru ni guru kampung je, jadi sanad kau sunat guru kampung.
Saya bunyi macam tu lagi boleh kapung kan. Kalau kita baca telah ada guru kita ni ada nama Syekh Habib ke apa kan, 30 juzuk mengadap kan dia. Kalau kita tengok ulama-ulama dulu, baik Imam Bukhari secara khususnya, dia adalah kalau sebut tentang Pak Hadis, itu hadis Quran ni. Itu juga Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu sebut yang bakar-bakar Itu juga para sahabat. Para sahabat ni ada guru Quran ni sampai 200 orang, 300 orang guru Quran ni. Kalau tu bukan guru Quran ngaji setolek, ngaji ngaji je khatam tu. 200 orang tu khatam lupa duduk menghadap guru buat apa? Baca Quran. Baca bukan baca dengan mushaf, baca apa? Okey, khatam dengan syekh. Siap lah tu nama guru dia. Pasal dia khatam tu kan, bertemu sebiji-sebiji. Duduk berapa hari dengan guru. Yang ada murid lain. Tapi jumpa ni pula. Selesai hari jumpa ni pula. Tengok guru ni bagus. Baca pula depan guru ni. Untuk mantap ilmu dia tu. Baca Quran. Khatam lagi pula. Bila sampai zaman mengumpul hadis. Bukan saja Quran. Hadis pula. Orang khatam kan. Bukhari pula. Baca Bukhari. Bukhari khatam. Dengan syekh ni pula haram nak khatam nak Bukhari. Habis Bukhari. Kalau nisbah ilmu tuan, habis Minhajul Talibin dengan guru ni. Habis kitab ni Imam Ghazali punya Minhajul Abidin daripada guru ni. Habis. Disiplin ulama dulu ambil ilmu daripada Qurannya, daripada hadisnya, juga daripada seluruh ilmu. Semuanya mengaji dengan bersama. Zaman kita macam mana? Ngaji jadi nak dengar saya buat. Ngaji majlis tu lah. Dengar itu, saya tunjuk raya. Pertama tu, yang duduk depan ni okey, duduk okey lah. Ada setengah ni, macam mana? Habis-habis bayar, kalau ustaz ni ada, jom keluar depan sikit. Nanti ustaz main tu. Tak bohong nak tu. Ya, sanggup menghadap TV ni tak boleh. Santai pagi, jom kita sarapan hari ni. Yang ni kan, ni. Pilih lah orang makan. Dia tengok TV pun lantak kan. Yang mana guru betul-betul yang kena menghadap kan. Padahal agama kita tuan dengan yang ambil pada Rasulullah dan sebut tu dah Al-Quran dengan bersanad, hadis bersanad, semua ilmu dengan bersanad. Satu kalau sanad, kalau saya sebut Quran hadis sekali lagi, tu yang kalau kata dia Arab, apa sanad Arab kita ambil untuk faham Arab. Saya boleh sebut nama guru saya ngaji apa, kitab apa yang saya ngaji yang daripada kitab Arab, dengan sebab tu kita faham Arab. Dia mengaji qawaid dia kan, qawaid nahwu, qawaid kitab apa, kitab qawaid siapa garang, qawaid Yahudi ke qawaid Nasrani ke qawaid Wahabi. Ambil qawaid siapa tu guru yang ajar, ustaz-ustaz mana, betul ke qawaid itu? Kawan pekah, kau ambil siapa kita pekah? Kawan siapa kau pakai? Maksudnya gunakan kaedah ni, kaedah siapa? Kita disiplin ilmu, kalau tanya tu kan, kat Malaysia ni boleh pakai berapa orang kan? Satu yang bila kita tawah zaman belakang ni kan, kita dengar lah pendapat pelik-pelik, walaupun bunyinya contemporary, tapi Masya Allah cakap macam tak sedar diri dan tak tahu siapa dia. Padahal ilmu seolah-olah macam keluar daripada diri dia sendiri. Tak ada pun saudara ulama kan? Tak sebut saudara ulama. Dia sendiri proses seolah-olah Quran hadis. Ni Quran dah ni, Quran hadis. Kita sebutlah nama ulama, disiplin kau ambil sanad daripada mana. Kalau tak sebut nama guru kau pun, kitab-kitab yang mutabar tu siapa kau ambil? Siapa kau ambil? Pasal kita ilmu bisanad dengan sanad. Sajalah sebut ke situ pasal sebut tak kata memang semua ni kita ambil di atas based on Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk sampai kepada dia mesti ada jalan. Dan jalan kita, kaedah kita dalam agama kita adalah dengan sanad. Kalau saya lah misalnya tuan ngaji saya baca kitab ni, ingat ni ustaz tu baca kitab Faridah disebut macam ni. Akidah iman, simpulan iman disebut dalam kitab Fatih Faridah dia baca tu, seingat saya 50. Lepas tu ada tambah-tambah macam ni, jadi 58. Lepas tu kurang-kurang yang ada 36.
Kalau ikut macam ni, ingat lagi saya, kitab lain tak tahulah awak tak ngaji kita ni. Okey. Maksudnya ada sekurang-kurangnya sanad dan ambilan. Ni tanya apa? Apa dah tahu. Tu ambil mana? Tu yang Islam kita, Islam kasbaka dan keturunan beliau. Islam tu ikut orang itu. Mana sandaran? Mana ambilan? Mana rujukan? Dengarlah orang ni cakap. Siapa orang ni cakap? Memang boleh pakai ke? Mutabah ke? Tak mutabah? Soal kita tu kan. Sebut susah tu, tapi ada apa disiplin ilmu yang kita ambil, yang dengan sebab itu kita nak disedarikan sebagai orang ada ilmu ataupun tidak. Sikit lagi kalau saya modelkan sikit dengan apa yang saya sebut ni. Satu, kalau tuan-tuan ada sijil tak? Sijil lulusan mana? Mesti orang nak sijil. Sijil pun sijil lah, tak nama sijil amalan ni. Saya model kan. Siapa guru kau? Kadang guru tak ada pun, tapi kita dapat mana-mana. Kuisas, buah lah kata kan. Yang dekat dengan kita. Orang kuisas. Umum kuisas tu. Ustaz mana kau ambil? Pasal ada ustaz yang kalau tak sangat, ada kat situ. Kalau match Bapak Syekh Harap kita tu. Dengar saya sebut kan. Bapak Syekh Harap kita yang ngajar kuisas. Jemaah main sini. Dengar saya sebut pasal sama ada yang ada masjid, kita ada masjid tu. Kita main sini kan. Saya kenal beberapa pensyarah yang Ustaz yang Arab tu. Saya tak kenal pensyarah Melayu yang kuisas. Oh ya. Saya cerita apa ni? Maksudnya orang luar main tempat kita, dia jaga jemaah. Orang kita nama pensyarah, tapi tak nampak muka jemaah. Macam mana tu? Kita tanggung gini lah. Orang jemaah tempat lain tak mari kat dia, bila gitu. Sangka baik lah kita ni, memang sangka baik dengan orang kan. Macam mana pun saya nak sebut apa ni. Kalau kau dapat perintah apa daripada kuisas pun, kuisas kau ambil kepada guru sahabat. Itulah pula syarat pasal kita kira sebut pesanan. Apa saya nak sebut pun nak sebut tak tahu lah. Saya kata ambilan tu pada mana. Yang tu yang ada kuisas, yang kita tak ada kuisas, tak ada keluar sijil ni. Kita ngaji masjid ni, sekurang-kurang tu lah kitab apa yang dia pakai, guru siapa yang kau ngadap, itulah kaedah sanad kita. Sikitlah nak sebut tentang kaedah sanad dalam kitab. Kemudian insya-Allah kita nak masuk nanti bab nafi dan isbat. Jadi bab ni bahas dia bahasa Arab lah tuan-tuan. Esok insya-Allah kita baca pula malam maghrib. Kena dengan tempat dia kan. Pasal tempat tu baca dia tu kurangan sikit pasal kut cerah sikit subuh ni kadang dia ngantuk sikit. Bila bahasa itu dah. Tapi nak faham tu ada nafi isbat, jadi ada bahas dengan kaedah Arab ni. Tentang mana nafi. Apa dia nafi? Nafi itu memaham macam mana? Mula tu ada isbat pula, ada ilah pula. Ada tu istisna. Kenapa datang dengan kaedah macam tu? Tak boleh datang kaedah lain kan? Apa usul macam ni? Apa makna dalam Arab? Apa pula apa tujuan didatangkan dengan format-format macam ni? Ada nafi, ada isbat ni. Apa kaedah dia? Apa yang terkeluar, apa yang termasuk? Kenapa macam ni? Best. Kita tengok ni. Tapi coming soon lah. Next month. Okay. InsyaAllah. Okay. So, ensure yourself you will ready about it. Okay. InsyaAllah kita sambung tentang nafi dan isbat. Soal kalau ada sekitar kita sebut tentang angka yang telah dibuat rumusan itu, dan nak kata semua yang kita belajar ni atau umum bahasa ni ambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min hidayatika kama nawwarta al-ardha min syamsika wa nawwada برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.